يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم محمد نور محمد نور بديع حوزات في نسرون يشفي فينا بدرب النور. محمد نور محمد نور يا رسول الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian masuk ke kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Audi laku penceramah pada hari ini. Ustaz Audi, sahabat-sahabat yang dihormati pada Rasulullah. Alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah sampai ke puncak perhatian kita, dan pada hari ini merupakan hari kemuncak kita untuk sesi penerangan tentang gagasan ulama negara. Dan hari ini kita telah menjemput Ustaz Al-Hawfi selaku penceramah kita pada hari ini, di mana diberi tajuk ulama negarawan dan soal. Jadi tak apa menggunakan masa, anda jemput Ustaz Al-Hawfi untuk memberikan ceramah beliau. Pada fadhal syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Presiden Prisma, Fadil Encik Anwar bin Mahmud, Pegawai Kedutaan, sahabat saya Fadil Ustaz Ahmad Akrami, seterusnya kepada pimpinan Prisma, siswa dan siswi, tidak ketinggalan kepada calon yang bertanding, yang saya difahamkan baru tentang manifesto masing-masing tadi. Orang pilih siapa?
Pertamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang sukar untuk mendengar ceramah seumpama ini, dan sukar juga untuk berceramah pada waktu petang. Bukan senang. Lepas zuhur, lepas makan. Kalau orang yang tidur tak berani, saya paling takut saya tertidur. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk berbincang. Tajuk ini bukan tajuk tentang orang lain, tetapi tajuk ini adalah tajuk yang berkaitan tentang diri kita. Dua perkataan yang telah digabungkan. Yang pertama adalah ulama, dan yang kedua adalah negarawan. Kemudian daripada kedua-dua perkataan ini, yang sepatutnya berhimpun pada diri seorang, harapannya adalah harapan yang cukup besar. Kerana kalau betul ulama ini adalah ulama yang sifatnya juga adalah negarawan, maka dalam banyak hal mudah untuk membawa masyarakat ummah kepada yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ulama? Allah menyebut di dalam Al-Quran, selain daripada sifat ulama itu mesti ada kaitan dengan ilmu, kerana ia berasal daripada perkataan alim. Mufradnya alim kan? Musanna dia aliman. Kemudian jamaknya ulama, jamak taksir. Ada kaitan dengan ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran ada satu perkara lain yang lebih utama. Sifat dan ciri seorang ataupun orang alim ataupun ulama ini adalah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambaku, iaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi al-ulama, iaitu para ulama. Ini sifat yang cukup penting. Maknanya orang alim adalah orang yang berilmu. Orang alim juga adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan dan siswi kata tu bukan kita orang tu, itu semua muzakkar tu satu. Kita orang ni alimat, alimatun. Jadi jamak dia alimat. Rasa-rasa kita orang tak kena dah tu Ustaz. Masuk tak ni? Dalil? Tiba tunduk semua. Dalil. Dalil dengan tunduk lain. Dalil. Bukan suruh senyum, senyum juga lain. Masuk tak ni? Masuk, dalil. Sila. Ya? Dari sudut ikut lughawi ke urfi ke, boleh, sila. Kalau jamak akan merangkumi semua sekali. Mana semua yang jamak akan merangkumi semua sekali. Oh, dia jauh belakang pintu. Itu dah pada lughawi dah tu. Masuk tak ni? Masuk. Ada dalil lain? Okeylah, okey, surrender. Panjang tu kira betul tu. Dalil jawapan baik sekali kalau panjang tu kira betul lah tu. Ada lagi nak bagi dalil? Saya terima dah tu insyaAllah. Masuk sekali. So bila masuk, maknanya tu tak bahasa tu, itu tak betul. Tapi maknanya memang masuk. Dia lil istighraq, bukan pada jamaknya, tapi pada alif lamnya. Baik. Mana lah yang saya nak sebut tadi tu? Baru je baca lagi. Tidak ada perpisahan kat sana. Maknanya ditujukan kepada baik lelaki
dan juga perempuan. Satu. Kemudian yang kedua, kalaulah ulama daripada perkataan alim yang diambil daripada ilmu, maka orang ini juga kedudukannya adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Baik, ini perkara yang berkaitan dengan ulama. Kemudian yang kedua, negarawan. Ini bahasa apa ni ya? Bukan Arab kan? Negara. Saya sempat rujuk dalam kamus dewan. Rujuk ini tak boleh guna Quran. Tak jumpa sangat. Ada jumpa dalam Quran negarawan. Suruh apa ya? Memang tak jumpa. Kamus dia kata apa? Tengok ni. Dia punya teksnya kamus dewan. Edisi keempat. Orang yang mahir benar dengan cara-cara pemerintahan negara, orang yang memegang atau pernah memegang tampuk pemerintahan sesebuah negara, dan juga ahli negara. Saya sempat melihat perkara ini dan beberapa ciri yang boleh kita keluarkan. Yang pertama adalah mahir dalam kepimpinan negara. Satu. Yang kedua adalah pernah memegang jawatan dalam negara. Nampak tu? Beza. Yang pertama tadi adalah mahir dalam kepimpinan negara. Yang kedua ni pula adalah memegang ataupun pernah memegang. Jadi maknanya sekarang dia pegang ataupun pernah memegang. Dulu dia pernah pegang. Ni dari fi'il madi dah. Boleh. So, kaitannya adalah kaitan yang berkaitan dengan kemahiran memerintah dan juga mentadbir. Dan perkara ini bukan sesuatu yang asing di dalam agama Islam, kerana perbincangan tentang khalifah, perbincangan tentang imamah, perbincangan tentang al-hakim sudah dibahaskan oleh para ulama dan dia telah wujud sejak pada zaman Nabi SAW. Kenapa timbul sekarang untuk disifatkan ulama itu dengan negarawan? Ataupun kenapa perlu sekarang untuk disifatkan negarawan itu dengan ulama? Agaknya ini yang sedang bermain dalam pemikiran penganjur. Dia pun tak tahu nak jawab macam mana. Kita panggil penceramah. Paling senang. Cuba fikir sekejap. Kenapa ya? Kenapa sekarang baru nak ditimbulkan ulama negarawan ataupun negarawan ulama kata? Rasa-rasa lah. Jom nak fikir sama-sama. Takkan penceramah je petang-petang ni. Ada cadangan? Dia yang disuruh ceramah tanya orang pula. Ceramah kaedah berceramah adalah bertanya. Dia boleh nak berkongsi. Ada cadangan? Kenapa sampai perlu ulama negarawan? Negarawan ulama. Dulu tidak terpisah. Pada zaman Nabi itu adalah, kalau kita belajar usul fiqh dan kalau kita belajar hadis sendiri pun, Nabi SAW sifatnya, salah satu daripada hadis yang banyak itu adalah sifat Nabi sebagai seorang Rasul. Salah satu yang lain adalah sifat Nabi sebagai seorang qadi. Satu lagi yang lain adalah sifat Nabi sebagai seorang ketua negara. Kan begitu kan? Jadi Nabi adalah ulama, Nabi juga adalah negarawan, memerintah, kalau ikut definisi ini. Walaupun kita tidak perlukan pada definisi ini untuk Nabi SAW, kerana Nabi SAW adalah al-mathal al-a'la. Bila Allah sebut dalam surah Nun, wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Cuba tengok perkataan Arabnya. Ada bahasa Arab? Tahu perkataan? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, wa innaka ya Muhammad la'ala khuluqin 'azim. Saya tengok dalam tafsir. Bila Allah gunakan perkataan dalam bahasa Arab la'ala khuluqin 'azim, kalau kita pernah nampak orang yang baik,
Kalau kita pernah berjumpa orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, kalau kita pernah terserempak dengan orang yang sangat bagus, tetapi Nabi SAW di atas semua yang bagus ini, itu maksudnya la'ala khuluqin, dari aspek kepimpinan negarawan, dari aspek keilmuan, maknanya dia seorang alim. Walaupun kita kata Nabi adalah Nabi yang diperteguhkan dengan wahyu, tetapi Masya Allah kita berjumpa juga dengan ijtihad Nabi SAW dalam banyak hal. Cuma ijtihad Nabi kalau sekiranya salah pun kemudian akan dibetulkan tidak lama oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Kita ni ijtihad salah aja. Kita tengok jawapan dalam periksa. Ijtihad tu kan? Itu yang hujung kita jawapan tu, kita kata ya doktor, man la yarham la yarham. Tu ayat tu, cakap dengan doktor pun kena hati, kena guna hadis. Macam-macam kaedah. Salah. Kadang-kadang jawapan kita tidak tepat. Kadang-kadang kita baca tapi kita tidak faham, dan seumpamanya berbeza kita yang tidak maksum. Saya nak ambil di situ Nabi SAW lain. Tetapi kenapa perlu untuk sekarang tiba-tiba digabungkan semula ulama, negarawan? Mesti ada sebab. Boleh jadi sebabnya adalah sekarang kita berjumpa dengan ulama yang tidak negarawan, dan kita bertemu dengan ramai negarawan yang tidak ulama. Setuju? Waktu tanya tadi tak nak bagi jawapan. Bila dah bagi jawapan, setuju? Setuju. Nanti kita akan tengok ciri-ciri negarawan, bukan yang semestinya bersetuju dengan semua orang. Kadang-kadang boleh tidak bersetuju, tak ada masalah. Baik, setakat ni okey? Boleh? Teruskan akan. Kalau ada soalan jangan tak terus. Kalau ada soalan jangan terlupa. Nak tanya terus pun tak ada masalah. Kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan saya tanya nanti, insyaAllah. Seterusnya, saya sebut tadi bahawa dulu tidak terpisah. Terbukti pada Nabi SAW selesai, dan pada Khulafa Ar-Rashidun juga terbukti. Sayyidina Abu Bakar negarawan, pada masa yang sama adalah orang yang alim. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu negarawan, pada masa yang sama juga adalah seorang yang alim, bahkan dalam banyak ijtihadnya, sehingga menjadi asas yang begitu kukuh di dalam ilmu fiqh pada hari ini, yang ada tentang masalih mursalah, yang ada tentang sadduz zara'i', yang ada tentang uruf, yang ada tentang apa lagi. Semuanya tidak akan lari, mesti kita akan berjumpa dengan perbuatan dan keputusan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Uthman Affan radhiyallahu anhu juga sama. Ali bin Abi Thalib juga sama. Selepas itu masih lagi ada ciri-ciri tersebut, walaupun sudah agak terpisah, sehingga para ulama yang mengkaji tentang siasah politik, mereka telah menulis beberapa buku, mereka telah menulis beberapa cadangan, supaya seorang khalifah itu ciri-cirinya begini, sebagaimana yang dibahaskan oleh Al-Mawardi, meninggal pada tahun 450 Hijrah, di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dibahas, dia bincangkan mazhab, tetapi yang dibincang kebanyakannya adalah daripada Asy-Syafi'iyah, kerana dia Syafi'i. Begitu juga dengan Al-Hanafiyah, begitu juga dengan Al-Malikiyah. Seorang alim yang lain yang bernama Abu Ya'la Al-Farra, yang meninggal pada tahun 458 Hijrah, mendapati kitab ini dibahaskan fiqh di dalamnya, tetapi selain daripada Al-Hanabilah. Lalu dia menulis kitab yang sama namanya Al-Ahkam Sultaniyah, tetapi di dalamnya lebih banyak perbincangan dan pandangan Al-Hanabilah. Itu sebabnya dia tak nak terpisah. Bagi dia, kitab ini melengkapkan Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Al-Mawardi. Bahkan kedua-duanya sezaman, beza wafatnya adalah 8 tahun sahaja. Itu punca. Kalau orang tanya kenapa namanya sama, nama kitab,
Kita berjumpa juga dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, tok guru kepada Imam Ghazali yang meninggal 505. Imam Juwaini meninggal 478 Hijrah dalam kitabnya Al-Ghiyathi ataupun Ghiyathul Umam fil Tiyath Az-Zulam. Syarat, apakah ciri-ciri seorang pemimpin? Salah satu yang mereka bahas ni, ulama-ulama kurun ini mereka bahaskan, mesti seorang pemimpin itu adalah mujtahid. Jadi dia negarawan dan dia juga ada seorang alim. Sekarang ni kita berjumpa, terus skip lah ya, 400 lebih tu terus skip 2013. Boleh sebab takut panjang kan. Sekarang kita berjumpa di Malaysia, mungkin orang yang maknanya kebanyakannya boleh mentadbir negara, tapi bukan daripada latar belakang agama pendidikannya. Terima premis yang ni? Baik, mereka yang mengaji agama pula, kita yang berada di Mafraq, hari ni manifesto dibentak. Yang paling best manifesto apa hari ni? Air cuma makanan setiap bulan. Ya, burger free. Tambahan manifesto tu. Ikutlah apa. Kita mentadbir mungkin dalam bentuk yang sama-sama kita kan, belajar agama sama belajar agama. Okey lah, tak ada masalah. Kawan-kawan kita di Irbin, dia orang konflik sikit. Kita tanya dia orang, bagus dah ni mengajar semua sekali, kenapa tak nak jadi calon untuk presiden? Katakan tak berani Ustaz. Kalau semua pengajian Islam okey, ni ada budak medik Ustaz. Tengok alasannya. Kita tanya, dia orang jawab, kita dapat sesuatu. Maknanya ini antara alasan yang dikemukakan. Mentaliti golongan agama, maknanya dia hanya ingin mentadbir dan memerintah orang yang bidang agama mungkin. Kenapa takut dengan budak-budak? Kat Malaysia tu ada kampung pengajian Islam tu. Dewan Undangan Negeri pengajian Islam syariah saja, ada. Parlimen Usuluddin keluar. Tak ada. Dalam tu ada yang pengajian Islam, dalam tu ada yang maknanya tidak pengajian Islam, dalam tu ada yang pelbagai tidak. Ketika khalifah menjadi pemimpin pada zaman mereka juga, yang dipimpin oleh mereka tidak semuanya sama ideanya. Kadang-kadang mereka membantah, kadang-kadang mereka bagi cadangan, kadang-kadang mereka bersetuju, kadang-kadang mereka tidak bersetuju. Dan saya ingin sebut secara ringkas 3 sifat untuk kita menjadi sekurang-kurangnya ulama negarawan. Harapannya adalah supaya Khirish daripada Jordan pengajian Islam akan menjadi orang yang boleh memimpin dan dilihat boleh memimpin. Menjadi orang boleh memimpin satu perkara, orang tengok kita boleh memimpin satu perkara. Orang confident. Boleh? Okay. Baik yang lelaki siswa ataupun siswi. Yang pertama sekali, tidak dapat tidak, kekuatan dan asasnya adalah kekuatan dan asas saya sebutkan sebagai modal intelektual. Mesti ada yang ini. Sebab kita sekarang berada di tempat ilmu. Tiba-tiba kita tidak ada modal ini yang disebut oleh para hukama, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa tidak akan boleh bagi. Nak bagi apa? Dia nak bagi tapi tak ada apa-apa. Boleh bagi? Senyum. Duit tak ada. Nak bagi pada fakir miskin, boleh bagi? Tak boleh. Alah Ustaz, saya jadi macam sahabat Nabi pada peperangan Tabuk lah Ustaz. Orang lain bagi sedekah, Sayyidina Umar bagi sedekah, Abu Bakar bagi sedekah. Ada seorang sahabat Nabi naik atas bangunan, kemudian berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, orang lain semua ada harta, aku tidak ada harta. Mereka sedekah untuk peperangan Tabuk ini, ya Allah, aku tidak ada apa-apa, dan malam ini aku ingin bersedekah dengan memaafkan semua kesalahan kawan-kawanku. Terimalah ya Allah sedekahku. Besok Rasulullah solat subuh, lepas solat tanya pada sahabat kat belakang, siapa yang malam tadi sedekah? Pelik soalan Nabi, sebab semua sedekah Nabi terima. Tiba-tiba Nabi tanya, Nabi tak tahu. Satu.
Yang kedua, sedekah yang dilakukan untuk peperangan Tabuk kebanyakannya waktu malam. Tiba-tiba Nabi tanya, siapa sedekah malam tadi? Semua orang tunduk, tak tahu siapa. Rasulullah tanya kali kedua, tak ada yang jawab. Rasulullah tanya kali ketiga, tak ada yang jawab. Rasulullah tunjuk pada sahabat yang berdoa malam tadi atas rumah. Kamu cuba cerita. Dia pun cerita, semalam nak sedekah tak ada duit, tak ada harta, lalu dia terfikir, apa kata aku maafkan. Ini cara sedekah aku untuk peperangan Tabuk ini. Rasulullah pun bagi tahu, sebagaimana Allah terima sedekah mereka yang lain, Allah terima sedekah kamu malam tadi. Masya Allah. Okey dah juga berdoa maafkan orang lain, tapi sepatutnya kita boleh pergi lebih jauh daripada itu. Boleh. Kenal. Dan satu yang paling penting adalah ilmu. Yang ini saya tidak perlu bahaskan lama. Bidang masing-masing, takhasus masing-masing, kuasai. Yang syariah, terutamanya perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Jadi tadi sebab diajak oleh kawan-kawan di Aman untuk sarapan pagi pukul 11. Saya kata sarapan tengah hari pun namanya. Saya buat jamaah takdim dengan makan tengah hari terus. Sembang ramai yang bersyariah. Saya pun bincang perkara yang berkaitan dengan fiqh quru. Katanya korang faham bila perempuan iddah 3 kali quru? Orang terus cakap, Ustaz, 3 kali quru bahasa Arab, bahasa Melayu dia 3 kali suci. Saya pun berkata, ini satu daripada 2 maksud yang dibincang oleh para ulama. Syariah apa tu? Lepas tu terang lagi. Ustaz, terangkan lagi. Apa maksudnya tu? Maksudnya mereka masih belum kuasai. Saya bukan nak cerita semua tajuk tu, nak bagi sampel bidang kita, tetapi kita belum masih hal. Pastikan yang ini. Okey. Kemudian itu keilmuan. Kemudian yang kedua adalah perkara yang berkaitan dengan soft skill, ilmu yang berkaitan dengan kepimpinan. Yang ini boleh dibaca, yang ini boleh dipelajari. Kerana apa? Dia muktasabah. Hari itu saya rasa yang terakhir saya datang naik bas, club operator ya, Ashraf, club operator. Ini satu yang bagus kerana dia skill bercakap. Kenapa? Skill. Persatuan mungkin ada dia punya kelab dia. Kita pula yang mungkin tak ikut, tak sempat ikut, macam mana nak buat? Yang ni berlatih sendiri. Depan cermin ke, letak cermin kiri kanan atau buat depan belakang semua pulang. Sebab nak bagi confident. Bukan senang bercakap. Kali pertama bercakap ni, letak ni tangan. Kadang-kadang pegang ni okey dah. Suaranya pula. Kadang-kadang suara okey, ni okey. Diri, kaki ni betul. Kali pertama, kali kedua lain, kali ketiga lain. Kali pertama mungkin kita akan baca teks daripada mula sampai habis. Mungkin. Selepas tu mungkin tidak perlu teks, hanya perlu maknanya nota-nota penting. Mungkin ada sampai peringkat langsung tak perlu, semuanya kat sini. Ini adalah dipanggil skill ataupun kemahiran yang boleh didapat. Okey. Selain daripada itu, pengurusan-pengurusan yang lain, sumber manusia. Macam mana kita nak mendengar orang yang bercakap dan memberi pandangan yang lain daripada kita. Orang yang tidak pernah lead mesyuarat, pandangan yang pelbagai. Bukan senang nak kawal emosi kita kan? Bukan senang, nak marah aja rasanya. Korang ni, aku yang ngajar usul fiqh dulu kelas tambahan kan, tiba-tiba lawan dengan aku. Pula timbul cerita-cerita yang apa kaitan? Kita ni penyampai ilmu. Sebab tu salah satu yang lain. Yang ketiga adalah untuk modal intelektual mesti ada akhlak yang terpuji. Mesti. Akhlak ini sebenarnya ini banyak. Semua yang Nabi sebut pakai dalam kitab Riyadhus Shalihin, satu kitab tu semua hadis yang berkaitan dengan akhlak. Rendah dirinya, kemudian apa lagi? Ibadahnya, kemudian apa lagi? Sabarnya,
tawakalnya dan seumpamanya, yang ini juga perlu ada. Nanti gabungan daripada yang ini sama ada namanya ilmuwan, kemudian yang kedua dipanggil juga perkara yang berkaitan dengan kemahiran, dan yang ketiga adalah akhlak. Barulah kita kata orang ini adalah orang yang berilmu. Ingat ya, ilmu bukan sebab kita banyak mengeluarkan kata-kata semata-mata. Okey, pendapat ulama ni, pendapat alim ni, kitab sekian, bukan itu semata-mata. Tetapi orang itu berilmu, alim dan ulama kerana apa? Juga dilihat pada akhlaknya. Tengoklah Nabi SAW. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Anas ceritakan Nabi SAW berjalan, berjumpa dengan seorang perempuan. Saya pernah kongsikan, semua saya tak ingat kat mana. Rasa macam kongsikan tak? Perempuan yang menangis di tanah perkuburan, anaknya meninggal dunia. Nabi sebut pada perempuan ini, wahai wanita, wahai perempuan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan ini tidak kenal. Itu adalah Nabi SAW. Dia pun paling kepada Nabi, lalu menyebut kepada Nabi SAW, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi jauh daripada sini, engkau tidak terima musibah sebagaimana yang aku dapat. Itu dia. Kasar tu, orang Kedah kata. Orang Melaka kata kasau. Tak betul lah tidak. Saya ikut kuasa dia je. Ikan jadi tikau. Kasar, kasau lah kot. Betul tak? Pergi jauh daripada sini sebab dia tak kenal. Tengok ya, tawaduknya Nabi SAW. Rasulullah tidak balas ucapannya, melainkan berlalu pergi. Oh, kalau kita baru calon presiden, belum menang lagi, kita depan menang ni pun. Tak kenal ke saya calon? Tengok nampak ni, pintet lagi right? Tapi bukan senang ya. Kita ada jawatan, tiba-tiba orang tak kenal. Bukan senang. Ini pengalaman. Baru persyarat pun, persyarat opsi. Bukan ada jaminan masuk syurga pun. Opsi baru opsi. Tahu opsi? Muncul tahu, ramai tak tahu. Sebab tanya Malik opsi, tak tahu. Tanya Malik maktab. Oh maktab pasal, mak tak tahu. Tak apa kan. Dia tanya jam pukul berapa. Pakcik, pukul apa sayang jam? Pakcik. Soalan yang diajukan, bila saya kahwin dengan makcik dia? Tapi okey dah, masih beradab. Masih beradab. Kalau dipanggil bro je, bro, berapa bro? Kadang-kadang orang tak kenal. Guru katakan, wallah alam lah. Tapi waktu tu saya terasa, mungkin belum jumpa hadis ni. Kenapa budak tak kenal? Budak mengajar Islam. Maknanya anak murid saya. Ada yang nak datang ke bilik konsultasi. Consultation, kita ada consultation hour. Sejam, 2 jam, seminggu atau dalam sehari tu adalah. Mesti kena buka jadual. Di negara Arab ni susah dah sikit tu kita komplain kadang-kadang kita sebut dengan masyarakat, kalau boleh adalah waktu kita boleh berjumpa di bilik dia, sebab kita nak bincang pasal subjek. Di Malaysia itu salah satu daripada kriteria yang mesti buat jadual, mesti ada consultation hour. Masuk lift dia tanya, cik boleh tanya tak mana bilik Ustaz Anhar Saya kata kalau keluar lift ni tingkat 4, belok kiri ujung sekali ada tulis dekat depan bilik Anhar. Ada dah tu nanti tu. Tak kenal. Tak apalah, boleh jadi terasa juga. Tapi ini manusia. Baru calon presiden. Contoh. Ini kat Aman ni, Aman kat sini bukan. Baru exco. Baru ajar kelas tambahan subjek. Di mana akhlak? Di mana tawaduk?
Sedangkan perkara ni perkara-perkara yang tidak ada nas yang qat'i. Dia nak tanding ke, tiba-tiba lawan kita bertanding ke, ikut suka lah. Salah satu yang penting nanti ni, mesti terlibat dengan politik kampus. Nak jadi negarawan yang ulama ataupun ulama negarawan. Politik kampus bukan politik kepatihan. Politik kampus ni ada pilihan raya, you all mesti mengundi. Maknanya kalau rasa-rasa dah boleh nak jadi pemimpin, sila tawarkan diri untuk jadi. Yang ni bukan meminta-minta jawatan. Tak. Korang bukan dapat Baitul Mal punya harta pun dapat. Presiden sekarang dapat berapa? Tahu? Keluar duit sendiri kan? Percayalah, ini latihan. Jadi dipanggil latihan. Abu Zar pun pernah menawarkan diri, Abu Zar menawarkan diri pada Nabi kan, ala tasta'miruni. Lepas tu Nabi tegur, cerita berkaitan dengan imarah, tak apa. Tapi sahabat Nabi tawarkan diri pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tak nak guna saya ke? Ikutlah. Nak jadi AJK, tapi AJK biasa sangat. Pengurusi kelab moderator sudah. Kalau kita ada kepakaran dalam itu, silakan. Dan kita boleh bantu persatuan. Apa masalahnya? Saya tak boleh terima lah. Tak boleh minta-minta jawatan. Nanti Allah akan lepaskan kamu, kemudian tak akan diberikan pertolongan. Ini lain tajuk tu. Lain. Kita bayangkan kalau tak ada presiden langsung dekat Prisma ni. Ada siap program macam ni. Nanti kalau pegawai nak datang daripada Malaysia datang, wakil kerajaan datang, siapa nak urus semua tu? Kami semua dah pengurusi Prisma. Presiden. Kami lah ahli, kami lah presiden semua sekali. Kami level tinggi kat Mafrod. Kami tak ikut Irbit, tak ikut Aman, MP tu lagi teruk tu. Tanda-tanda ni semua bid'ah. Dia tidak faham. Ini semua latihan. Dan dia boleh digilirkan pun. Boleh digilirkan bagi peluang. Sekurang-kurangnya reti juga. Oh, mesyuarat kena mula dengan Al-Fatihah, hampir tasbih kafarah. Oh, lepas mesyuarat ada minum sikit rupanya. Oh, nak panggil mesyuarat kena hantar surat. Oh, lepas mesyuarat ada pula pelanan tindakan. Oh, ada minit mesyuarat, tulis sulit kat tu. Lepas tu edak lah terang. Yang salah jangan diambil. Contoh semacam itu. Baik. Satu. Sifat yang kedua, mesti ada spiritual, social. Roh untuk sentiasa bersama dengan masyarakat, bersama dengan ummah, bersama dengan orang ramai. Kerana apa? Kitab adalah kitab. Fiqh adalah fiqh di dalam kitab. Usuluddin dan tajuk-tajuknya memang ada di dalam kitab. Tetapi yang berlaku di tengah masyarakat kadang-kadang berbeza daripada yang ada di dalam teks kitab. Boleh? Allah memang suruh mesyuarat. Okey? Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat Makki dan ayat Madani tidak tidak detailkan mesyuarat itu mesti bagaimana. Jumlah berapa ramai? Yang ini ikut uruf masing-masing. Yang ini ikut tempat. Yang ini tengok kemajuan pula. Kalau sekiranya mesyuarat boleh berlaku dengan menggunakan teknologi, silakan. Syarikat-syarikat sekarang bukan dia mesti jumpa ramai-ramai, tak. Ada setengah-setengah syarikat dia buat mesyuarat pagi dalam keadaan berdiri saja. Berdiri. Di mana ni? Tanya, ada masalah setakat ni untuk hari ni. Mesyuarat. Itu panggil mesyuarat. Dia tidak mestinya duduk. Ini ditinggalkan kepada manusia untuk fikir mana yang paling baik, mana yang paling bagus untuk mereka. Sebab Al-Quran datang kaedah umum, hadis menokor juga sebahagiannya dengan kaedah umum. Bakinya adalah kepandaian kita. Jadi kalau tidak bercampur dengan masyarakat, tidak mengetahui penyakit masyarakat, tidak mengetahui masalah mereka, bagaimana kita boleh terjemahkan ilmu fiqh, usuluddin dan seumpamanya pada zaman sekarang dalam bentuk yang hidup. Mu'tazilah telah lama zamannya, tetapi boleh jadi idea Mu'tazilah masih wujud pada hari ini. Nampak? Zahiri, kita kata Ibn Hazmin, kita kata siapa lagi? Abu Dawud, Dawud Zahiri, kita kata siapa lagi? Dan orang-orang yang bersama dengan manhaj ini telah berlalu. Pandangan mereka juga bukan sebarangan pandangan, tetapi masih wujud pada zaman ini. Orang-orang yang ada pandangan seumpama ini.
Al-Qurtubi sampai letakkan 3 kumpulan kan. Zaman sekarang orang yang berhadapan dengan teks ini ada 3 jenis. Yang pertama Zahiriyah judul. Ni, Zahiri modern. Tak kata apa. Tengok teks dia, maknanya tak fikir langsung sesuai tak sesuai dengan masyarakat dan seumpamanya. Yang ini kena faham. Terlibat dengan perpaduan muatan sebagai contoh. Saya tak banyak dapat contoh kat sini sebab saya ini bukan zaman saya lah. Bagi saya ni zaman you all. Sama-sama pelajar degree, tak apa, berselisih tak ada masalah, tapi ingat kena ada adab-adabnya. Bagi pandangan tak ada masalah, bagilah cadangan apa pun, tak ada masalah, silakan. Tapi ini setakat bagi ceramah macam ni je lah. Nampaklah nasi sebelum ceramah. Kongsi. Baik, saya ingat waktu saya terlibat di Mesir, isunya isu program. Waktu tu kat sana kalau bulan 8, sana tak ada soifi, tak ada subjek. Soifi tu soifi untuk cuaca je. Maknanya sini sebut soifi itu ambil soifi, bukan sebab ambil musim panas, tak, ambil subjek pada musim panas. Beza tu perkataan tu. Korang sebutlah perkataan ni dekat Mesir, maksudnya lain. Baik, di sana ada program sambutan Hari Kebangsaan, PMHK, perayaan menyambut Hari Kebangsaan. Ini program tahunan, sebulan lamanya. Ada catur, ada main pingpong, yang ni ada ihtifal, tilawah, nasyid, semua ada. Penutup dia last kali kita akan buat persembahan. Yang menang-menang semua akan ditunjukkan, Datuk Duta semua datang. Baik, isunya adalah kami buat pertandingan bola sepak, namanya Piala PMHK. Negeri hantar, ni semua negeri, amin. Bukan setakat dekat Malaysia tu, Piala Malaysia negeri-negeri je kan. Yang amin. Kita buat kat Mesir, bukan setakat Terengganu, bukan setakat Selangor. Zaman Hur pun lawan Selangor juga. Maknanya Mesir lawan Malaysia. Tapi pelajar Malaysia yang belajar di Daman Ho, bukan ayat Daman Ho, bukan. Baik, kami tak nak bincang lawan tu siapa menang. Baik, pengurusannya begini. Setiap peserta kumpulan dikendaki bayar duit. Waktu tu timbul perbincangan sebab bila kami mula buat program saja, dibanding dengan kita akan ada satu tajuk yang bertajuk Al-Musabaqah, dan dia ada kaitan dengan judi. Ingat? Baik, jelas sekali macam mana nak buat. Tahu tak? Dengan sebab isu tu kami bahaskan dan kami bertolak ataupun berjumpa dengan Jabah Ulama Al-Azhar. Sampai peringkat tu kami ceritakan daripada mula sampai habis macam mana pelaksanaan program ni. Lalu dia pun kata, kalau diteruskan begini memang ada unsur judi dan hukumnya haram, tetapi ada satu jalan untuk diselesaikan. Dia sadar semua kumpulan bayar, tetapi mesti ada satu kumpulan yang tidak bayar. Ini dipanggil helah. Helah agak panjang perbahasannya. Ada yang kata tak boleh langsung. Kenapa? Saddan lidhari'ah al-muharram, kerana perkara yang diharamkan. Baik, satu perkara. Kemudian yang kedua, dia cadangkan juga duit yang dikumpulkan itu jangan semua untuk diberikan hadiah. Pastikan ada sponsor lain untuk beri hadiah, supaya mengelakkan daripada duit itu menjadi rebutan kepada semua pemain. Nampak? Kami diasah di antara ilmu dan juga amali. Satu. Kedua, bila ada program, kita ada makan. Program di luar, macam mana nak makan? Takkan nak balik pula kat Padang tu. Kami guna sistem kupon. Negara Mesir zaman Husni Mubarak yang tidak diberkati itu. Ada orang kata, Ustaz jangan sebut Mubarak, Ustaz. Saya tak tergamak sebab tak diberkati langsung. Mubarak, satu bahasa yang penting sebab apa? Kita selalu guna ucapan tahniah kepada kawan, mabruk. Tidak tepat. Mabruk itulah, maksud mabruk ni apa? Unta duduk. Kita pun kawan dapat mabruk. Kawan pun terima kasih banyak. Terima kasih. Yang tepat adalah mubar. Boleh ubah sikit ni, sambil-sambil. Ini bukan bahasa Arab ni. Okey, teruskan. Negara Mesir dia tak benarkan jual beli kalau tak ada lesen. Maknanya duit bayar tu depan mata tak boleh kalau tak ada lesen. Kami guna kupon. Okey, satu nak beli nasi makan tengah hari, satu 15 ni. Bayarannya RM3. Cop, kemudian dia kena guna kupon ini nanti ambil makanan. Tiba-tiba ada seorang pelajar tahun 1, tahun 2. Waktu tu dia kata, saya jumpa dalam kitab, tengok
dia sentiasa. Ilmu dengan praktikal ni tak akan terpisah. Dia kata, Ustaz, macam ada unsur yang tidak tepat dengan syariah. Lalu dia kata, kaedah yang kita guna pakai ini macam salam. Salam, jual beli salam. Okay? Jual beli salam, syaratnya adalah mesti sifat diketahui. Kan? Baju warna apa kalau kita nak jual beli salam. Kemudian mesti Rasul Mal diserahkan kepada baik sebelum daripada kita terima barang. Maknanya waktu kita kata tu Rasul Mal kena diserahkan. Waktu tu kita pun cek balik. Rupa-rupanya makanan tidak disebutkan lauk apa. Ini bahaya. Kita tak disebutkan juga ada sayur ataupun tidak. Nasinya warna apa. Tiba-tiba dia nak putih, kita bagi warna-warni, hujan panas tak usah. Last sekali, betul kan? Betul kan? Duit mesti bayar tu. Bayar terus, tak boleh hutang. Dia tak boleh. Salam mesti bayar duit dahulu. Dan ini contoh. Sebab itu akhirnya bila terlibat dengan persatuan, bila terlibat dengan masyarakat, bila terlibat dengan ummah, kita akan berjumpa rupanya fiqh yang hidup di dalam masyarakat. Tapi kalau tak berjumpa, kita tidak pernah tahu mesyuarat, kita tidak pernah tahu orang komplain, kita tidak pernah tahu salam yang disebut dalam kitab fiqh itu suasana sekarang ni macam mana. Dulu dapat A kita periksa, tapi yang kita buat selama ni rupa-rupanya ada kaitan dengan salam, tetapi tidak cukup syarat sebagai baik salam. Apa artinya belajar kalau tidak untuk diamalkan? Tapi kalau tidak bercampur, kita akan berjumpa. Sebab itu salah satu yang penting adalah spiritual sosial. Mesti terlibat dengan orang, kita akan tahu masalah. Sebab tu waktu kami belajar dengan Syekh Dr. Mustafa Bugha, semangat dia Masya Allah, tua dah, tapi berulang alik daripada Syria ke Jordan semata-mata untuk mengajar subjek pada kami 2 hari saja. 2 hari ada kat Jordan, 5 hari kat Syria. Ulang alik. Baik, dia pesan pada kami, Tullab Asy-Syariah, pelajar-pelajar yang ambil syariah. Syariah ni kita kata pelajar Islam lah semua. Dia sebut depan kami tu, betul lah memang kami semua fiqh wa usul. Baik, dia kata apa? Jangan kamu terpisah dengan masyarakat. Jangan kamu terpisah dengan masyarakat. Bahkan dia menggalakkan, ajarlah masyarakat di surau-surau dan di sekolah-sekolah, kerana kamu akan berjumpa dengan permasalahan yang tidak disebut dalam kitab, tetapi ada kaitan yang cukup rapat dengan kitab. Isunya lain. Masyarakat kan lain kan, di mafraq dia, tapi semuanya ada tafsir syar'i, semuanya ada usul dia, mesti boleh dibalikkan kepada tajuk mana. Sebab tu yang ini lebihnya orang yang ada pengalaman, lebihnya orang yang ada, maknanya kita kata apa, pernah memimpin kawan-kawan dalam persatuan dan seumpamanya, dia lebih daripada orang lain. Dan yang ketiga itulah terlibat dengan politik kampus. Jadi calon ke, jadi pencadang ke, dan seumpamanya terpulang. Yang ni pun terpulang. Kalau di Malaysia nak jadi calon, ni semangat juga nak PRU 3 tahun ya. Ini bukan Filipin ni. Suasana sama dengan Mafrod. Aman hari ni AGM dia. MPMM dia sudah holding kan, minggu lepas kan. Baik. Ada orang kata Ustaz tak aci Ustaz, dia ni ada geng dia, kelab penyokong dia. Saya kata ini dah dia politik kampus. Bila seorang dari sana tiba-tiba ada orang sokong dia, ada orang tiba-tiba buat kempen untuk kawan dia ni, apa masalahnya? Salah kan? Tak salah. Kita suka yang siapa? Buat lah kawan-kawan. Di Malaysia pun macam tu. Merayu undi namanya, ajak orang lain, ni faham manifesto, sama, cerita yang sama. Sebab tu tidak salah. Anda sokong siapa? Anda sokong siapa? Kemudian ajak kawan, jom kita sokong kawan ni. Sebab apa? Sebab apa? Dia ni satu rumah dengan aku. Oh, kalau buat cekodok, Masya Allah. Saya yakin kalau dia jadi presiden, insya-Allah makhluk kita semua akan dipenuhi dengan cekodok. Kalau nak balas pun janganlah balas sampai bawa ke balik Malaysia. Suka-suka je. Yang ni logo cekodok, yang ni logo apa lagi, yang ni logo slipper, yang ni tak slipper juga, tapi yang ni Crocs, yang remek. Beza tu. Suka-suka. Mana 3? Ada semua tak?
saya tu 2 halang ke 1 halang? Boleh makan tak? Itu pula yang kat sini kita akan berlatih nak convince orang lain. Kan begitu. Macam mana kita nak yakinkan orang lain? Negotiate, nak yakinkan dia. Jom kita bezakan antara calon A dengan calon B. Tengok calon A, kopiah dia kedut. Calon B, tengok kopiah dia terbuka sikit jahitan. Antara 2 mudarat, kita pilih apa mudarat. Guna kaedah. Bukan main arrow bodoh-bodoh. Ini kadang-kadang kita ni ada orang tiba-tiba tak setuju dengan A, dia guna hujah yang tidak sesuai. Dia tu anak murid saya tu, kenapa dia sanggup jadi presiden sekarang Contoh, alah bro, come on lah. Tak apa. Sekali orang ni jadi presiden, sekali orang ni, siapa-siapa pun lebih kurang. Dia salah, kita tegur. Dia kurang, kita akan bantu, kan begitu kan? Lepas habis pemilihan kita akan bergaduh ke? Kita kekalkan ke? Calon yang lama, yang kanan? Tak, maknanya kita akan sama dengan dia. Kat sinilah juga roh syura akan dilaksanakan. Syura dengan bentuk yang baru. Ada orang kata pemilihan di negara kita Malaysia, lantik Perdana Menteri, lantik Wakil Rakyat, tidak ada ciri-ciri syura langsung. Sama kat sana, sama juga kat tempat kita. Mana syura? Sebab apa? Dia definisikan syura itu adalah mesyuarat ramai-ramai duduk. Kalau macam tu letih lah. Macam mana MP dan MJ nak buat syura? Korang nak datang? Nanti kongsi. Kita buat satu ramai-ramai. Berapa ramai? 3,200. 3,200 okey lagi. Rakyat Malaysia berapa ramai? Semua khilaf juga dia memang dia khilaf. Dan fiqh memang khilaf. Yelah, kita baru sebut angka ni, kan ada baru lahir kan, khilaf lah. Okey, ikut tak 26 juta ke 27 juta ke 27 juta katakan, boleh kumpul ke ramai-ramai 1 juta? Tak. Diagih-agihkan. Rohnya ada, iaitu rohnya apa? Contoh, setiap kawasan dipecahkan, okey, mungkin ikut negeri, selepas negeri ikut daerah, lepas tu ikut peti undi katakan dan seumpamanya, masing-masing bagi pandangan dia. Ramai-ramai calon ni, 1, 2, 3, 4 calon, cuba bagi pandangan, kau suka yang mana? Sebab itu Al-Qardawi kata, orang yang memilih sifatnya adalah asyahid, iaitu orang yang memberi saksi. Dia bukan boleh ikutlah warna dia sama dengan warna baju aku, dia okey tak, memberi saksi. Kat sini pun sama, ada 2 calon katakan, kita memberi persaksian mana yang lebih baik untuk waktu sekarang, tahun depan, satu sesi yang akan datang katakan. Okey, memberi saksi. Okey, kita bagi pandangan 1, orang kedua bagi pandangan, orang ketiga bagi pandangan. Semua pandangan ini ada dalam peti undi, kemudian dikumpulkan satu tempat, kemudian akan dikira semua pandangan itu adakah tidak sama dengan syura. Roh syura ada. Tiba-tiba ada orang yang semangat sangat bila sebut syura aja. Sistem demokrasi, apa yang kita lakukan jauh daripada roh syura. Ini semua tidak tepat sebagaimana ajaran Islam. Rupanya didefinisikan syura tu, definisi tu zaman bila tu. Terus ini orang yang terlalu terikat dengan teks. Ini soal yang moden semua. Letih lah macam tu. Dapat? Sebab itu kita akan belajar, kita akan dapat. Nuktah yang terakhir, tadi 3 perkara yang asal. Yang ini saya sebut secara laju, okey, tanpa perbahasan yang panjang. Yang pertama, okey, kesan daripada 3 ciri tadi, kalau dapat, kalau berjaya, melahirkan ilmuwan negarawan yang sifatnya berani, ada ataupun mempunyai keberanian untuk membuat perubahan walaupun tidak pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Minta maaf, ini nak tegur persatuan, tapi bukan mafrok ni. Ini semua aman. Yang saya tegur ni semua dah aman. Nanti kalau saya ceramah ke aman, yang semua saya tegur mafrok lah. Dan mungkin ini perkara yang biasa diamalkan. Kita terlalu terikat dengan semua program dan kertas kerja sesi lepas. Minta maaf, kalau betul tu memang betul lah saya sebut.
Kalau salah maknanya tempat lain dulu. Kita terikat. Tahun lepas buat program ni pada bulan sekian, kita pun nak buat juga pada program tu pada bulan sekian. Tajuk sama, kita kopi. Tak sedikit. Buatlah perubahan yang sesuai dengan zaman kita. Kadang-kadang program tu sudah tidak sesuai pada zaman kita. Kenapa kita ulang program yang sama? Buat yang lain. Berani buat perubahan. Tajuk yang lain. Penceramah yang lain, tak ada masalah. Kadang-kadang kita terikat buat program Mafraq sama Mafraq saja. Apa kata kita buat program gabungan Mafraq dengan Irbit kan dekat? Nak buat Mafraq ke Irbit? Mafraq Irbit kita buat dengan saja. Cari dewan. Pembaruan. Kadang-kadang kita ni tidak boleh sama. Tak boleh sama. Sebab itu dalam zikir, dalam solat kita, ada bacaan yang wajib, rukun itu sama. Tetapi bacaan yang sunat, riwayat yang banyak. Doa iftitah berapa banyak riwayat. Ketika rukuk dan juga sujud berapa banyak riwayat. Boleh tukar-tukar. Sebab kita akan jemu dalam satu-satu perkara. Allah tidak jemu, manusia jemu dalam sebuah hadis. Katakanlah seorang isteri sekalipun, semangatnya lepas berkahwin, tanya suami jawab, makanan untuk malam abang, nasi lemak. Isteri pakai teks tu terus, tak tukar-tukar dah. Pagi buat nasi lemak, makan tengah hari nasi lemak, minum petang nasi lemak, makan malam nasi lemak, esok nasi lemak. Saya rasa tak cukup, tak sampai 3 hari, suami akan komplain. Apa kau ingat ni aku muka nasi lemak? Tukarlah ya, walaupun itu makanan kegemaran dia. Kuih tiap-tiap hari, karipak pusing lagi. Kau senang nak buat. Isteri saya dengan Syekh Mak buat, cuba buat. Isteri Ustaz Kromin yang ajar. Dia ada pagaran tu. Ya Allah susahnya. Isteri saya kata lepas siap dia, bang, sekali ini je dah kita buat. Kita nak buat kali lain lah. Lepas uli, potong, uli lagi, potong. Ya Allah, saya tak sabar nak makan. Nasi lemak, karipap. Tengah hari karipap juga, petang karipap, tak boleh. Kita tukar. Dalam pendidikan, tak boleh yang sama. Kena tukar. Dalam pendidikan, kena ada pengalaman sebenar. Ingat ya, pengalaman sebenar ni dikaji. Walaupun barat kaji, ini antara pendidikan yang paling berkesan di tahap yang paling tinggi. Pengalaman sebenar. Seorang belajar satu ilmu, kemudian dia lalui perkara itu, ia akan memberi kesan yang besar. Contoh, belajar khitabah, belajar cakap. Dalam usul dia biasa akan ada subjek ni. Kalau dia berjaya untuk berlatih khitabah selama sejam, kemudian ada praktikal menjadi khatib pula, yang ini pengalaman yang memberi kesan kepada pendidikan. Sebab itu sebenarnya ini bukan perkara asing. Nabi SAW dijemput oleh Allah Ta'ala untuk Isra dan Mi'raj. Pengalaman yang sebenar. Rasulullah tahu tentang syurga dan neraka berdasarkan kepada wahyu Allah. Tetapi tetap Rasulullah Allah jemput dan lalu untuk melihat semua perkara itu. Sekolah rendah kan ada lawatan sambil belajar kan. Ingat, itu ilmu pendidikan. Cikgu boleh saja tunjuk gambar gajah kan. Okey, nampak semua? Ini apa? Gajah. Inilah gajah, gambar gajah. Cara kedua, bawa gajah dalam kelas. Tapi tak, tiap kali gajah datang, tukar pintu. Akhirnya, susah sangat gambar pun tak faham-faham, nak buat gajah susah, bawa murid pergi jumpa gajah kat zoo. Itu ilmu pendidikan. Boleh, pengalaman. Sebab itu kita nak cerita pasal negarawan, kepimpinan. Nak lahir sebagai negarawan yang boleh memerintah dan dilihat boleh memerintah dan mentadbir negara, mesti ada pengalaman sebelum sampai ke situ. Kalau asyik tolak aja, jadi pengusi pun tolak. Macam mana? Kena mulakan. Dan saya tuan-tuan daripada Jordan sudah membina nama sebelum daripada kita. Teruskan. Bukan kerana nama, tetapi teruskan amanah itu supaya kita dapat memimpin dan membawa masyarakat dan umat kepada yang lebih baik. 2. Jadi kena berani buat perubahan. Syarul dia pandang dulu. Kena jadi pelopor, pioneer. Jangan takut untuk
untuk jadi pelopor. Cadang benda yang baru, sama kekurangan yang di atas yang pertama tadi. Okey. Yang ketiga, mampu menawarkan solusi penyelesaian yang tuntas. Ini berdasarkan kepada pengalaman yang agak panjang, baru dia boleh. Sebab apa? Dia kena tengok, dia kena study masalah, kemudian baru boleh dicadangkan. Tun Dr. Mahathir dianggap sebagai negarawan. Hampir pasti tak ada orang yang akan menyangkal bila sebut negarawan Tun Dr. Mahathir. Tapi kalau Tun Abdullah Badawi, tak tahulah. Mungkin ada orang, saya tak setuju sebab kejap sangat, tak nampak sangat. Ada orang yang belum memerintah, belum jadi Perdana Menteri, dicadangkan pun dia kata saya tak setuju sebab belum teruji. Tak apalah, ini terpulang pada kita. Apa pun, tengok ketika krisis ekonomi, Tun Dr. Mahathir buat apa? Tadi sebab bincang dalam kita dengan Cik Anwar, cerita pasal IMF, cerita pasal Jordan, semualah. Yang ketiga, PAN. Tiga dah PAN. Tawarkan harapan dan peluang. Ini manifesto ni. Salah satu, menawarkan peluang dan juga harapan. Sebab itu kena create sesuatu. Kita tahu masalah yang dihadapi dan kita kena tawarkan peluang lain ataupun harapan lain. Masalah yang berkaitan di makhluk ni masalah apa? Kat situ kena study. Buat manifesto bukan buat bodoh-bodoh. Dia mesti study. Pengalaman dia setahun mungkin 2 tahun sebelum ni, dan kita akan dapat manifesto yang bagus. Ataupun apa-apa saja, bukan mesti manifesto. Baru boleh tawarkan seorang negarawan ni waktu-waktu ada masalah. Waktu makan datang. Waktu kita mesyuarat nak bincang masalah di makhraj tentang pelajaran, tentang student kita, tak datang. Ini bukan negarawan. Ingat, mesti susah senang persatuan dan kawan-kawan kita akan bersama dan kita akan bagi pandangan. Tawarkan. Saya minta maaf di Irbit, tahun bila diorang tiba-tiba bagi permasalahan soal kabinet. Yang saya sebut tadi tak berani jadi presiden. Ini selepas daripada pilihan raya lah ni. Saya pun dengan cepat terus bagi cadangan. Sinilah, kalau dah tak ada budak lelaki yang mampu, kita bagi student perempuan jadi presiden permain. Senyap bro. Saya dah sedia. Kau nak tanya? Mesti akan tanya dalil syar'i ke tidak. Saya dah beri jawapan. Tak ada masalah. Orang bincang ketua negara, bukan presiden permain. Yang khilaf besar tu Ibnu Jarir, Tabari, semua sekali tu. Dah tak ada lelaki. Lelaki terakhir pupus. Yang terakhir tu pun pupus katakan. Salahnya perempuan jadi presiden akan datang dalam makhluk. Ada ke dalam perlembagaan? Mesti lelaki. Tak boleh. Terbuka. Korang malas lah. Korang tak belajar sungguh-sungguh, tak tunjukkan bakat. Dia orang lebih baik nanti. Sebab jadi presiden bukan banyak masalah sangat. Rasa-rasa malam tak boleh keluar, dia telefon. Tak ada telefon, WhatsApp dia. Minta dia punya je, keluar kejap, ada masalah kat sana tu, tepi bus stop. Siap print screen lagi. Ni dia punya koordinat GPS. Bukan susah zaman sekarang. Nak jadi peguam. Oh, ni dalam kelas. Bukan peguam, kodi. Doktor tanya soalan. Boleh tak kodi perempuan? Arab semua kata tidak harus. Lain. Sampai saya jawaz. Yang saya tahu khilafnya adalah ketua negara, bukan kodi. Dah kodi sekarang pun okey lah, dia kata kalau perempuan macam mana dia akan kurang untuk menjaga anak-anak. Rupanya orang kepada doktor sama dengan kepada saya. Kodi zaman sekarang adalah kerja. Dan dia sibuk, sebenarnya tidak sesibuk guru. Guru lagi sibuk daripada seorang kodi. Silap-silap. Peguam negara, katalah jadi peguam negara, ada driver. Ya, baik. Cikgu sekolah Jekov ada driver. Tak ada. Maknanya yang lebih banyak urus anak-anak silap-silap yang pegang jawatan kodi peguam negara. Maknanya isu tidak timbul. Isu tidak timbul. Ada seorang balas balik Arab. Ya doktor, mana boleh kalau perempuan dia tak boleh ceraikan suami dia. Macam mana dia nak fasah kepada pasangan suami isteri yang nak bercerai di hadapan dia? Kita orang menjawab, lelaki
kalau jadi qadi pun, lelaki, okey, yang berkahwin, kalau tidak jadi qadi pun tidak ada kuasa untuk ceraikan fasakh orang. Sama macam perempuan, atas dasar jawatan qadi itulah baru dia boleh untuk buat fasakh. Sama. Awak dulu. Contoh, nak bagi contoh saja. Jangan terikat sangat. Sebab tu ni pengalaman yang perlu kita lalui. Seterusnya, tu tahu akan harapan dan peluang tu. Kan saya pula yang menang presiden kat Prisma. Yang kali calon yang selamat, senang. Kemudian berani hadapi risiko. Ini satu sifat yang penting juga. Berani hadapi risiko, ini ulama negarawan. Kalau jenis penakut, tak sanggup tanggung risiko, yang ni kita harap dia jadi ketua. Tak boleh, macam mana? Dia pun tak berani untuk berhadapan risiko. Contohnya, bisnes ada risiko untung dan juga rugi. Kalau nak untung aja, dia tak ada mudharabah. Kalau nak untung, dia bukan mudharabah. Mudharabah ni, nak dapat untung, sebagaimana ada keuntungan, sebegitu juga ada peratus untuk dapat kerugian. Baru namanya mudharabah. Pemimpin tak berani buat keputusan, katakan. Tiba-tiba Mafraq diserang oleh kesultanan mana, katakan. Contoh. Turun, bangun, buat pengumuman. Jangan risau, bukan militer, tidak membahayakan. Contoh, hampir-hampir berapa orang meninggal, katakan. 9 orang, 10 orang. Rupanya memang cukup bahaya. Bagus seorang ketua memberikan ketenangan kepada rakyat, tetapi mesti ada tindakan cepat. You all jumpa dengan masalah tu, masalah kecurian di tempat kita. Betul, kita kata okey, kawasan kita tenang, tak ada masalah kecurian. Untuk tenangkan, itu dipanggil siasat syariah, katakan. Tetapi mesti buat urusan dengan polis. Tak boleh biar je lepas 8 hari, lepas 10 hari, lepas bulan baru buat tindakan. Tak boleh. Dan biasanya kalau isu keselamatan sebagaimana ini, maknanya dia akan menjadi suatu yang sangat penting, aula untuk diutamakan. Ini namanya risiko. Dalam bab ekonomi, nanti keselamatan, ekonomi. Dalam bab apa lagi? Perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan juga haram, kena sangkut dengan risiko. Semua orang kata riba untung. Tiba-tiba kita nak buat dasar, tidak boleh guna sistem riba di dalam muamalah. Kita akan berhadapan dengan risiko. Kat sini keyakinan pula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan seterusnya saya masukkan juga, walaupun dah bincang akhlak tadi, iaitu rendah diri dan juga tawaduk. Ini juga ulama negara. Jadilah Rasulullah SAW yang boleh ditegur walaupun dia Nabi. Dalam peperangan Badar ditunjukkan, jadilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang juga ditegur. Orang lagi bagi pandangan lain, kemudian diperteguhkan pula dengan hujah lain. Dia ada pandangan dia, mesyuarat. Sayyidina Umar pun begitu kan. Ada orang tegur, ya Umar, kalau engkau bengkok, kalau engkau tidak lurus, pedang ini akan luruskan engkau. Ahli tu. Ahli, bukan kelab operator, bukannya biro pendidikan, bukan. Ahli biasa kawan. Dah. Oh, kalau kita siap mana? Nak biar siswa berhenti kan. Contoh yang hidup. Baik. Itu antara perkara yang saya ingin kongsikan. Mudah-mudahan dia tidak bagi semua, tetapi boleh membuka jalan supaya kita berfikir peranan. Yang paling penting peranan. Harapan cukup besar daripada umat dan masyarakat supaya golongan ilmu macam kita ini, terutamanya pengajian Islam, dilihat boleh memimpin dan boleh membawa masyarakat kepada jalan yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada masyarakat. Jadi sekarang kita ke bagaimana yang pelajar yang ini bertanya. Dan soalan kepada Ustaz. Bila bang, tanya. Sila tak tanya. Abang-abang dan kakak-kakak.
Silakan Ustaz. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, soalan saya, benar tak dakwaan yang ada setengah orang mengatakan kepimpinan ulama yang ada didengar di Malaysia diambil daripada Syiah ataupun wilayah Faqih? Terima kasih pada yang bertanya. Tapi dah soalan. Nah, Benar atau tidak? Susah tu. Dan soalan tu kena tuju pada orang tu. Cuma sebagai orang yang mungkin pemerhati di luar dan melihat, kemungkinan itu mungkin ada berdasarkan kepada kaedah yang boleh digunakan, iaitu kaedah istirdadi. Manhaj pengajian ini dipanggil manhaj istirdadi. Maksudnya kita rujuk semula kepada tarikh dan hari bulan. Itu dipanggil istirdad, belakang. Apa antaranya? Yang pertama, revolusi di Iran. Okey, kita tahu bila ni? 1978. Waktu tu Syah Iran digulingkan. Kemudian kedutaan Amerika Syarikat berjaya dimasuki oleh mereka. Okey, timbul pada waktu itu kepimpinan Wilayatul Faqih, golongan agama lah, kita kata golongan agama. Ada ustaz atau seumpamanya. Dan saya rasa sedikit banyak telah dibahaskan ketika pertama baru-baru ini. Mungkin atas dasar ini sama. Sebab apa? Tengok tarikhnya. Dan mungkin yang ditujukan tadi adalah pada Islam se-Malaysia, pimpinan ulama. Sebab yang lain jarang menyebut pimpinan ulama. Dia ada Daulat Melayu, dia ada Arus Baru, dia ada Jalur 3, 4, 5, 6. Sebab dia tak sama. Yang tu saya rasa merujuk pada PAS. Pimpinan ulama, kalau kita baca catatan awal tahun 80-an. Jadi kalau tadi 78, yangnya 80-an, maknanya ada sedikit persamaan. Baik, itu pada aspek faktanya. Adapun pelaksanaannya boleh jadi akan berubah. Sebab ada banyak juga di Malaysia tu, nak kata jemaah Islam kan, terus umpamanya mereka kata kami daripada Ikhwan Muslimin, daripada Mesir. Semua kata macam tu. Yang ini A kata kami Ikhwan Muslimin daripada Mesir, yang pengasasnya adalah Hasan Al-Banna yang meninggal pada tahun 1948. Mati ditembak kan? Syahid, dan mereka kata syahid. Baik. Kumpulan yang kedua pula, dia kata kami juga ikut waktu belajar di Mesir, ikut usrah bersama dengan Ikhwan. Kami juga Ikhwan. Akhirnya dakwaan boleh menyebut, tetapi pelaksanaan mungkin dia akan berubah. Pelaksanaan dia ikut wakil setempat. Mungkin ada rohnya dengan wilayah Faqih, tetapi pelaksanaan keseluruhannya nampaknya tidak ada 100%. Sebagai contoh, nak kata ada unsur-unsur kekuatan seumpama Khomeini, iaitu kuasa mutlak pada seorang pemimpin dalam mana-mana jemaah dan juga persatuan, yang ini kita tak nampak. Kadang-kadang yang kita boleh tengok dalam YouTube, dalam muktamar ke mesyuarat agung ke, kita dapati semacam jabatan. Tapi kalau di Iran, Wilayatul Faqih ataupun Khomeini, ini jangan main. Berbeza, ada perbezaan. Jadi mungkin persamaan satu aspek, tetapi ada perbezaan dalam aspek yang lain. Yang ini yang dipanggil panggil apa, ada persamaan min wajhin duna wajhin akhar. Sama satu aspek tetapi tidak pada aspek yang lain. Jadi itu komen saya lah setakat yang boleh diperhatikan. Allah. Tidak. Ustaz, setengah orang ada mereka kan bahagikan kepentingan ulama dan juga kepentingan umara. Jadi saya nak tanya, apa perbezaan ulama dan umara? Itu soalannya. Okay. Terima kasih pada yang bertanya. Ada orang bahagikan punya soalan Umara, ciri-ciri kepentingan. Kepentingan ulama, satu lagi kepentingan umara. Kepimpinan ke kepentingan? Kepimpinan ke kepentingan? Kepentingan. Maknanya ini perlu untuk diwujudkan dengan ciri-cirinya. Ulama, kemudian umara. Dan kita berjumpa dengan satu perkataan yang mungkin hampir sama. Dia kata apa? Ni'matil umara inda abwabil ulama wa ni'matil ulama inda abwabil umara. Wallahu a'lam. Perbahasan kadang-kadang waktu huruf perkataan itu tu merujuk kepada apa?
yang tu boleh kita tahu. Tapi kalau kita bahas secara umum, macam mana kita kata sebaik-baik ulama adalah yang duduk bersama dekat dengan umara. Sebaik-baik umara pula adalah yang duduk dekat dengan ulama. Yang kedua, okey. Yang pertama tiba-tiba ulama kena mesti duduk dengan umara. Kat sini mungkin minbab, iaitu tausiah supaya orang yang bersifat dengan sifat umara, seorang amir yang tidak ada ciri-ciri ulama, dia wajib untuk bersama dengan ulama. Orang alim pula bertanggungjawab. Bila pemerintah pada zaman dia adalah pemerintah ataupun al-hakim yang tidak ada ilmu agama, maka dia wajib untuk menasihatinya. Kalau minbab ini, ia ada kebenaran. Baik. Adapun kepentingan tak penting. Sekarang ni kita cerita tadi, pada zaman sekarang telah terpisah di antara ulama dan juga umara, ulama negarawan telah terpisah. Yang dulu tidak terpisah. Bila telah terpisah, maka tak dapat tidak dua kumpulan ini yang ada keistimewaan, yang ada ciri-cirinya, tidak boleh duduk jauh di antara satu sama lain. Dan apa? Kalau kita buka balik Al-Mawardi disebut di dalam kitab Ahkam Sultaniyah, al-imamah didefinisikan sebagai apa? Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatud dunya. Kepimpinan diletakkan, diwujudkan adalah untuk ganti kepada Nabi SAW li khilafatin nubuwah fi hirasatid din, pada menjaga agama, wa siyasatud dunya bih, dan untuk mentadbir dunia dengan agama, bil Islam, biddi. Wa siyasatud dunya bid, iaitu biddi. Baik. Sekarang seorang pemimpin, di bawahnya rakyat, ada muslim, ada non muslim. Okey. Di antara musadarah, iaitu dipanggil harta yang masuk ke dalam negara, salah satu sumbernya adalah zakat. Zakat. Kalau seorang amir, pemimpin yang tidak tahu hukum agama dan tidak pula minta nasihat dan tidak mendapat nasihat daripada golongan agama, macam mana dia nak urus zakat? Maklumat yang kita dapat. Contoh. Ini contoh nyata. Selangor pernah gunakan duit zakat untuk pertandingan golf. Ini kawan-kawan kita begitu, pegawai zakat. Sebab dia ada minit. Boleh? Khilaf macam mana pun, golf tak masuk. Pertandingan golf tak masuk. Tapi ini yang berlaku, pernah berlaku. Tapi lepas tu dia bayar balik, cerita lain lah. Lepas tu bila orang timbulkan, lepas tu bayar balik, tu cerita lain. Yang penting ganti duit. Zakat ini adalah ibadah. Zakat adalah ibadah. Dia tak semena-menanya untuk disalurkan kepada kumpulan selain daripada yang Allah tetapkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan saja, ataupun asnaf, ataupun mustahiqin. Tak boleh yang lain. Bayangkan. Sedangkan dia kena jaga agama. Kalau dia tak tahu agama, dia wajib untuk murajaah ulama. Sebab itu, ini mungkin maksud sebagaimana yang dikendaki daripada ni ada kepentingan, ni ada kepentingan, ni ada ciri, ni ada ciri. Yang lebih aula, yang lebih bagus, yang lebih utama, kalau boleh bergabung dua ciri ini, dua sifat ini pada seorang yang satu. Tapi mungkin suka, tetapi tidak mustahil. InsyaAllah. Okey, wallahu a'lam. Baik, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz. Sedikit satu soalan yang berkaitan dengan agamawan ataupun golongan yang menguasai bidang tertentu, kita katakan ulama. Kalau nak jadi seorang pemimpin, golongan dalam bidang pengajian ini biasanya, terutamanya bidang agama ini, terdedah kepada khilaf. Dan khilaf dalam bidang agama ini adalah nak selesaikan dia dengan lapang dada. Dan khilaf yang banyak ini, apabila kita masuk dalam konteks pelaksanaan yang boleh dikatakan negara menjadi pemimpin, dia terdedah kepada pelaksanaan yang perlu memilih satu keputusan sahaja. Jadi di sana menyebabkan ada golongan-golongan yang mungkin pakar dalam bidang dan mempunyai aliran pemikiran dia akan menggunakan ayat-ayat yang menyokong dia di dalam beberapa pelaksanaan. Jadi di situ mungkin sedikit letakkan apa pandangan Ustaz sendiri, golongan ulama bila menjadi pemimpin.
Yang keduanya, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit apa konsep mujaddid dan juga muslih, golongan islah dan golongan tajdid. Soalan siswi. Kita mau skor ke dalam kelas? Kita tak skor dah sekarang. Dia suruh satu perempuan aman. Soalan. Bagi soalan. Anak sudah. Terima kasih pada terima kasih pada ikhwannya. Khilaf, saya nak betulkan sikit. Yang lebih tepat adalah khilaf pada perkara fiqh ataupun pada perkara cabang. Itu yang khilaf pun. Kalau sebut agama keseluruhannya kurang tepat. Ini nak jadi negarawan ni kena pilih perkataan yang tepat. Sebab Nabi sebut hadis Jibril yang datang kepada para sahabat dan Nabi yang mengajar Islam, ihsan dan juga satu lagi apa? Iman. Ujung Nabi kata apa? Innahu Jibril yu'allimukum dinakum, wa fi riwayah yu'allimukum amra dinikum. Iman, Islam, ihsan, Nabi kata dia datang mengajar kepada kamu agama kamu. Pada tiga-tiga ni agama. Jadi akidah yang ni jarang berlaku khilaf, tapi nak menuju kepada situ ada khilaf, tapi Allah itu Esa tidak ada khilaf. Okey. Yang khilaf satu lagi sifat 20 dengan 3 serangkai. Itu biasa tu. 3 serangkai. So yang mana betul saya? Saya kata dua-dua betul. Gantung tu yang salah. Baik, khilaf. Khilaf pada perkara fiqh dia ada punca dan dia ada faktor. Salah satu faktornya ialah at-tafawut fil idrak. Perbezaan pada menanggapi sesuatu isu. Beza, setiap seorang ni berbeza, latar belakang berbeza. Walaupun syariah sama-sama syariah belum tentu sama. Sebab tu bila periksa jawapan markah lain. Itu belajar guru yang sama, soalan yang sama, yang tanda guru yang sama, lain, kefahaman berbeza-beza. Normal. Dan ini disebutkan oleh para sahabat ketika turun surah An-Nasr. Ramai yang gembira kan? Tapi salah seorang daripada para sahabat iaitu Ibn Abbas tidak gembira, sedih. Para sahabat tanya, kenapa ayat ini turunkan, kita dah menang, kita dah gembira ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ibn Abbas kata, yang aku faham daripada ayat ini, tak lama lagi ajal Nabi SAW akan sampai. Kalau sudah sempurna, kalau Islam sudah menang, maknanya kerja Nabi sudah habis. Bila kerja sudah habis, tidak ada apa lagi yang tinggal melainkan ajal akan sampai. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain pun sedih. Beza tak kefahaman? Beza. Saya sebut hari ni belum tentu semua faham sama ni. Ada yang salah faham, ada yang buat-buat faham, ada yang tak faham. Tahu sama dengan orang lain, tak tentu kan. Jadi normal, itu normal. Kalau semua faham, itu memang abnormal. Ataupun tiba-tiba faham semua sama je. Sila jawab, semua jawab sama. Takut saya. Tapi itu aman kan? Aman. Baik, saya nak sentuh isunya adalah isu macam mana orang-orang ulama ni dia ada pandangan. Pandangan ni bukan pandangan dia. Pandangan yang disampaikan itu pandangan yang memang asal sudah khilaf. Khilaf-khilaf ni bukan sejak zaman kita, bukan sejak zaman daripada pes pertama dekat Mafraq, bukan sejak Amal, bukan PPMA, bukan. Tetapi sejak timbul fiqh. Para sahabat juga berselisih pendapat pada beberapa perkara dan istilah dalam Al-Quran sehingga timbul pandangan-pandangan fiqh selepas itu. Baik, sekarang isunya adalah macam mana kita nak laksanakan. Baik, sekarang ni sebenarnya mudah. Kepimpinan pemerintah Al-Hakim diberikan kuasa eksklusif yang disebut sebagai siasah syariah untuk memilih mana-mana pandangan yang pelbagai untuk jadi pandangan mazhab yang dipegang oleh negaranya. Selepas itu dia sudah tidak boleh diamalkan oleh orang dalam negaranya mazhab yang lain. Kena faham? Kalau sudah ditakninkan, maknanya nak bahas, silakan bahas. Lepas tu pilih yang paling sesuai dengan negara Malaysia katakan, kemudian jadikan undang-undang dan wartakan. Itu je penyelesaian. Bila dah diwartakan, selepas tu tak boleh ambil yang lain, kena terima yang tu. Kena faham tu? Jadi waktu ni khilaf akan selesai. Sebagai contoh, ahwal syakhsiah
Di sini banyak ambil pandangan daripada Abu Hanifah. Sekali-sekala ambil pandangan daripada Ibnu Syuburmah. Contohnya usia kahwin. Ambil juga maknanya itu pula dia tak terikat dengan mazhab tertentu. Tengok jawatan kuasa yang dipilih itu akan pilih yang mana. Kena faham tu? Maknanya pemerintah dia boleh buat undang-undang, takminkan, undang-undangkan satu-satu perkara itu, kemudian diterima sebagai ini adalah undang-undang negara kita. Sebenarnya selesai masalah. Orang lain nak bahas pandangan lain, tetapi ini yang kita pakai. Kemudian kalau ada pandangan lain, kita boleh pindah, tak ada masalah. Boleh selesai sebenarnya. Jadi bukan maknanya kita jadi risau memang tak boleh bersatu kita ni. Tak, bila jadi undang-undang, dia akan jadi al-qaul al-fasil. Okay. Yang kedua, berkaitan dengan mujaddid dan juga muslih. Ramai orang bersemangat masuk dalam syiar blog dan juga kadang-kadang masuk dalam Twitter dia, kadang-kadang masuk dalam tambah apalah FB semua sekali. Islah nafsak wad'u ghairak. Saya kata salah. Semua tu adalah fi'il amal. Bila fi'il amal dia jadi aslih nafsak wad'u ghairak. Allah Ustaz, itu pun berkira dari bawah dan dari atas pun berkira. Bukan masalah kira dari bawah dari bawah, dari bawah dari atas. Kalau macam tu sembahyang subuh 3 rakaat dengan 2 rakaat, kira ke 1 rakaat? 1 rakaat pun kira ke? 1 je. Ya, bukan masalah 1, bukan masalah dari atas dari bawah. Salah kaedah. Bayangkan yang pasal yang asal kita salah baca akan menyebabkan maksud yang salah digunakan. Hati-hati. Sebab tu kalau sebut murabbi tu sebut betul. Murabbi tak jadi ya. Sebut murabba jadi lain. Jam benas. Antara ada kun murabba. Jadi murabba jadi jam terus kan. Murabbi lain, murabba lain. Mujaddid. Perkataan ini ada daripada hadis Nabi SAW. Innallaha yab'ath fi kulli ala kulli ra'si mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Setiap 100 tahun akan ada orang yang dibangkitkan. Maknanya ramai-ramai yang ada tu, seorang akan keluar menjadi mujaddid. Kerjanya apa? Yujaddid laha dinaha, untuk memperbarui agama. Bukan ajaran, kefahaman agama. Daripada hadis ini, para ulama berselisih pula nak tentukan kurun pertama siapa, kurun kedua siapa, kurun ketiga siapa. Sebab Nabi tak sebut siapa. Nabi hanya sebut setiap kurun akan ada. Ada pandangan yang pula, oh dia ni mujaddid, ini mujaddid. Tengok ni mujaddid juga. Tengok ni mujaddid. Oh tak apa. Yang ni mujaddid mazhab Syafi'i. Yang ni mujaddid mazhab apa? Tak ada masalah lah. Pura-pura punya. Ni mujaddid mafruq pura-pura. Yang saya selalu jumpa mujaddid keamanan. Tak ada masalah. Terpulang. Baik. Di Malaysia mungkin ada mujaddid di Malaysia. Di Iraq ada mujaddid dia. Apa pun. Mujaddid dan juga muslih. Tidak semua muslih itu mujaddid. Orang yang melakukan islah belum tentu lagi dia mujaddid. Kerana islah, orang yang melakukan islah ini orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang pastinya dia memperbaiki masyarakat. Dia adalah seorang yang muslih. Setiap kita boleh menjadi seorang yang muslih, tetapi nak sampai kepada mujaddid, yang ini pengiktirafan, bukan daripada kita. Orang yang akan iktiraf. Kalau tak dapat pun tak apa. Tak dapat tak apa, Ustaz. Tak ada buat kerja. Buat kerja. Allah suruh sebagai seorang muslim, bukan sebagai seorang mujaddid pun. Yang banyak tu disuruh bukan sebagai seorang mujaddid. Allah suruh itu, Allah larang ini, Allah suruh kita berdakwah bukan sebab mujaddid, tapi sebab sebagai seorang muslim. Boleh? Allah muslimah. Masih belum ada. Sila. Wihan kuasa. Baik-baik. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih yang tanya.
dalam fatrah pilihan raya di Mafraq, calon dan seumpamanya, okey, ilmu okey, kemahiran kepimpinan okey, semua okey, akhlak saja kurang, dia kata. Itu bukan majrur ya, bukan. Dia macam istilah majrih, kurang. Malah kurang betul lah, ini kurang. Tapi kalau kuring sudah tu lagi. Saya tampak ramai pakai handphone Samsung. Saya kata kalau Samsung baca marfu' okey lagi. Tapi kalau baca majrur Samsung bunyi terus. Samsung kalau majrur dia Samsung. Tapi kalau imalah okey. Baik, satu je kurang, akhlak. Akhlak ini pula kadang-kadang berbeza tanggapan kita. Adakah akhlak dengan maksud yang diterima pakai? Contohnya adalah berkaitan dengan ibadat, dia tidak solat, berkaitan dengan akhlak. Apa lagi, kadang-kadang kita sebut dia ada masalah akhlak, tapi rupanya bukan akhlak yang betul, bukan maksud masalah akhlak yang betul perbincangannya. Contoh, dia ni kalau cakap maknanya kuat suara, dah laki. Kan kalau sebelum dia kata sotong. Ni bukan mafrad, bukan aman, bukan upsi. Serius, wujud. Kami pun tak faham kenapa boleh lepas dalam temu duga. Sebab upsi nak masuk, mesti temu duga. Yang lelaki kami akan pastikan dia lelaki betul. Tiba-tiba satu grup anak murid saya 5 orang dengan kumpulan bentang dalam kelas, semuanya lembut. Culture shock tak? Culture shock. Culture shock masa MC. Saya pun bagilah. Lepas tu boleh bergurau pula tu. Bila panggil kawan dia, okey, untuk pembentangan seterusnya saya persilakan kepada kakak. Langsung keluarkan racun hitam sotong baru. Apa tak ada taste? Saya tak tahu. Baik. Betul ke akhlak tu? Yang kita sebut kurang akhlak tu yang mana? Mesti yang ada definisi sebagaimana dibincang dalam ilmu akhlak. Ini baru betul. Kalau sekadar maknanya perkara yang kira boleh dimaafkan ya. Contoh, dia solat, tetapi solat lambat, masih solat. Berbeza dengan tidak solat langsung. Apa lagi? Ustaz, dia tak apa jaga lah bila berhubung dengan orang perempuan. Cuba huraikan lagi sikit. Sebab belum jelas. Tak jaga tu kan? Dia tutup aurat, perempuan tutup aurat. Masih okey. Apa? Gurau terlebih. Yang ni kena dibuktikan. Okey, sebab tu yang ni saya tak tahu isunya, tapi you all lebih tahu kot perkara ni. Cuma saya kembalikan kepada akhlak yang dibincang dalam perbincangan ilmu akhlak, bukan yang pada akal kita semata-mata. Ingat ya, al-hasan wal qabah, at-tahsin wal taqbih bukan akal, tetapi daripada syarah. Ada setengah jamaah kan? So maknanya kena pastikan. Okey, sekarang in case memang betul seorang teruk akhlaknya. Okey, seorang teruk akhlaknya. Yang seorang lagi akhlak tak teruk. Okey. Tetapi kepimpinan pula KO. Maksudnya ada pertimbangan ya. Dalam kitab Ibn Taymiyah Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah, dia datangkan hadis yang menyebut tentang akan datang boleh jadi yang akan membantu agama ini adalah daripada pemimpin yang fajir. Pelik hadis ni. Tapi kalau kita baca syarahnya, ia berkaitan dengan iaitu kepimpinan ini pada waktu itu sifat yang diperlukan. Okey, kesilapan. Fajir ni berkaitan dengan maksiat ya. Maksiat, kesilapan dan seumpamanya, yang ini antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak buat salah pada orang. Masalahnya dia mungkin kan Imam Nawawi sebut kan dalam Riyadhus Shalihin pun dia sebut maksiat itu ada dua bahagian. Bahagian pertama maksiat sama manusia, yang kedua maksiat dengan Allah Taala. Minum arak ini dengan Allah Taala. Kalau membunuh ini dengan manusia, mencuri dengan manusia. Sebab tu kena bezakan. Yang dimasukkan dengan fajir kebanyakannya adalah maksiat dengan Allah Taala.
Tetapi kepimpinannya bagus. Pada waktu ini dia dilihat boleh menyelesaikan dan menyatupadukan antara maslahat, menyatupadukan rakyat pada waktu itu. Yang ini lebih utama untuk dipilih. Boleh jadi pertimbangan di pelbagai. Okey, sekarang ni yang lain semua sama, kedua sama, ketiga sama, akhlak. Yang ni tak apa jaga aurat, yang ni jaga, pastinya yang jaga aurat yang perlu dipilih sebab yang lain semua sama. Boleh komen sedikit. Yang ini dibahaskan oleh Imam Zuhairi juga. Siapa yang lebih ansab, siapa yang lebih layak untuk dipilih, lalu dia kata dipulangkan ataupun tak kata apa ya, tidak dibahaskan, melainkan dilihat pada suasana pada waktu itu. Kalau suasana pada waktu itu negara sedang berhadapan dengan krisis ekonomi, yang paling layak antara senarai calon adalah yang paling pakar ekonomi. Maksudnya, kalau pada waktu itu negara sedang berperang, yang perlu dilantik adalah yang paling reti tentang ilmu peperangan. Tetapi sekarang isu ni kurang timbul. Kerana apa? Kita ada kementerian. Ada orang yang layak di sini, ada orang yang layak di sini. Perdana Menteri ataupun ketua negara ini just maknanya dia boleh kumpul, kemudian bincang, dan agak kurang untuk disamakan dengan pemerintahan yang lama tadi. Sudah berubah, suasana sudah berubah. Okey, boleh tak? Dan satu lagi yang berkaitan dengan tajuk ini juga adalah saya tulis dalam catatan blog saya, dah lama dah, Imamatul Mafdul. Tajuk dia adalah Imamatul Mafdul kerana merujuk kepada lawan Mafdul, iaitu Afdal. Di antara dua calon, yang satu afdal, layak, bagus, pandai dan seumpamanya, apa hukum melantik pemimpin yang bukan yang pertama tadi ni? Lawan kepada dia, afdal, adalah mafdul. Itu maksud dia, Imamatul Mafdul. Cuba baca sikit. Kat situ adalah beberapa perkara yang lebih akademik saya catatkan di situ. Okay, wallahu a'lam. Bila buat